Wow, ada tiga cermin kat sini. Saya nak testlah ketiga-tiga gunting ni. Kalau yang ni sama bentuk dia. Tapi yang ni, kenapa jadi besar pula gunting ni? Makin jauh, terbalik pula gunting ni. Dan yang ni pula, gunting jadi kecil pula. Kenapa tak sama ketiga-tiga cermin ni? Apa perbezaan di antara ketiga-tiga cermin ini? Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton mahir Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian. Hari ini kita nak belajar subjek sains. Anda mesti nak tertanya-tanya kan, apakah perkara yang akan kita pelajari pada hari ini? Alright, jadi kita nak mempersilakan guru kita yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Apa kata kita nak jemput guru kita. Tapi sebelum tu kita mesti nak kenal guru kita. Siapakah cikgu kita, dari mana dia datang dan berapa tahun pengalaman mengajar ni? Jom kita saksikan profil guru kita. Assalamualaikum, Cikgu Fisha. Waalaikumsalam, Aiman. Cikgu, saya ada 3 cermin, Cikgu. Tapi yang saya peliknya, tiga cermin saya ni bertindak dengan lain-lain tindakan. Ada yang jadi besar, ada yang jadi kecil, ada yang jadi terbalik pun ada, Cikgu. Mungkin Cikgu boleh ajar kami tak macam mana kita nak faham ketiga-tiga cermin ni? Boleh, Cikgu? Ya, betul. Tapi sebelum tu, Cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okey. Jom sama-sama, Cikgu, kita pakai cecair pembasmi kuman. Silakan, Cikgu. Okey. Alright. Dan saya pula, Cikgu. Okey. Cikgu Fisha berapa tahun dah pengalaman dalam bidang ni, Cikgu? Bidang sains ni? Oh, baru lagi, Aiman. Ya, Cikgu? Baru lebih kurang 12 tahun. Masya Allah, 12 tahun, Cikgu. Baru lagi. Dan Cikgu datang daripada jauh, daripada SMK Majidi Baru 2 Johor untuk sama-sama kongsikan ilmu kepada kita. Alright, Cikgu. Kita dah pakai cecair pembasmi kuman. Ya, jadi sudah. sekarang ni kita dah boleh buka pelitup muka kita. Yelah, anak-anak murid kita kan nak belajar, nak tengok juga muka Cikgu macam mana kan? Ya. Alright, Cikgu. Tapi jangan buang mata-mata, kita ada bawa bekas plastik supaya tak adalah terkena jangkitan dekat meja, dekat kerusi dan sebagainya. Alright, kita simpan elok-elok. Kejap lagi kita boleh pakai semula. Tapi janganlah pakai berulang-ulang kali, betul, Cikgu? Tak boleh. Tak boleh kan? Dia ada masa dia. Okey, baik. Kekal berada di rumah, jaga penjarakan fizikal waktu nak bercakap, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Macam saya dengan Cikgu pun jauh kita, Cikgu. Ya, 1 meter paling kurang, Aiman. Kita jauh, Cikgu, tapi dekat di hati. Gitu. Macam tu. Okey, Cikgu. Mungkin Cikgu boleh ceritakan, Cikgu, apakah subjek yang akan kita pelajari pada hari ini? Mungkin ada kaitannya dengan cermin yang saya beli tadi, Cikgu. Silakan. Ya, betul, Aiman. So, hari ini kita akan Cikgu akan kongsikan ilmu tentang sains tingkatan 1. Okey, tajuknya cahaya dan optik. Okey, jadi dalam hari ini Cikgu akan ada 4 objektif pengajaran yang kita akan belajar, iaitu yang pertama 3 ciri cermin. Okey, kemudian yang seterusnya ialah beza imej maya dengan imej sahih. Okey, kemudian pada slot yang kedua Cikgu akan kongsikan tentang pantulan cahaya dan kita akan buat eksperimen tentang pantulan cahaya. Slot yang ketiga kita akan belajar tentang pembiasan cahaya. Kita akan buat eksperimen juga. Dan yang keempat, okey, kita akan bina alat optik iaitu kaleidoskop. Wow, Okey. jadi murid-murid kena stay 1 jam bersama dengan Cikgu Fisha. Hari ni Cikgu Fisha akan cerita pasal cermin. Sebab apa? Murid-murid kita kat rumah tu suka make up, Cikgu. Ya, betul. Memang selalu guna cermin. Ya, betul, Cikgu. Tapi dia kena pilih cermin yang betul. Kalau silap pilih cermin, Cikgu, tiba-tiba dia tengok, muka aku jadi besar. Aku tak nak gemuk, dia kata, Cikgu. Ya, betul, Aiman. Tapi masalah, Cikgu, kalau kita tengok pada cermin kita, Cikgu, semuanya bulat.
Ya. Semuanya kaca, cikgu. Nampak sama Nampak tapi tak sama. serupa. Tak serupa. Mungkin cikgu boleh cerita sikit, cikgu. Okey, Jenis-jenis cermin yang ada ni, cikgu. Okey, Aiman. Yang pertama ni, kita panggil dia cermin satah. Okey, jadi boleh cikgu pinjam Silakan, gunting cikgu. tadi? Gunting, cikgu. Okey. Okey, jadi cermin satah ini permukaannya rata. Okey, jadi kalau tadi Aiman kata saiznya sama antara objek dengan imej. Betul tu Aiman. Ini ciri-ciri cermin satah. Okey, cermin yang kedua ini. Okey, kita nampak dia melengkung ke dalam. Ya. Okey, kedua-dua ini ialah cermin spera ataupun cermin yang melengkung. Contoh ni cikgu ada bola. Okey. So, ni bola sfera kan? Okey. Jadi ini cerminnya. Okey. Yang melengkung ke dalam inilah cermin ini. Cermin cekung kita panggil dia, Aiman. Cekung? Ya, cekung. Macam mana sebut, cikgu? Cekung. Cekung. Ya, betul. Biasanya nampak orang je macam cekung, cikgu. Cermin pun ada. Tapi sekali imbas nampak macam rata je, cikgu, ya? Tapi Aiman boleh rasa. Dia boleh melengkung nampak. ke dalam, cikgu? Ya, melengkung ke dalam. Okey, cermin yang ketiga ni. Okey, sama juga macam cermin spera ni. Okey, tapi dia melengkung keluar pula, Aiman. Ini kita panggil dia cermin cembung. Cembung? Ya. Bukan kembung tu, cikgu? Bukan, cembung. Okey, itu cembung, cikgu, Ya, cembung. Okey. Okey. Jadi Aiman tahu tak sebenarnya cermin ni terdiri daripada apa Cermin ni kaca kot, cikgu, Okey. Betul ke? Betul, pandai Aiman. Okey, sebenarnya Ya. cermin-cermin ni dia terdiri daripada sekeping kaca yang mana dekat belakang dia ada permukaan yang berkilat. Macam ni jadilah cermin. Dia ada dua. Okey, kaca, permukaan berkilat, jadilah cermin. Ya. Maknanya kalau cermin biasa, cermin tingkap kita, cikgu, tapi kita lapik dengan permukaan yang berkilat ni, cikgu, boleh jadi cermin juga ke? Boleh, tapi depan dia kena licin. Kena licin. Kalau ada cermin yang depan dia ada corak-corak tu, tak sesuai lah, Aiman. Tadi cikgu ada sebutkan kepada kita, cikgu, tentang imej maya dan imej sahih. Biasa kalau kita sebut ni alam maya. Macam kita buat video call dengan mak ayah kita kan. Kita buat secara maya, cikgu. Rupanya kalau image kita tengok pun kat sini, ada imej maya. pun ada maya juga, cikgu. Okey, sebelum lebih jauh, memang cikgu nak perkenalkan. Okey, macam-macamlah kita tengok cermin ni kan. Ya, cikgu. Kita ni objek. Yang terbentuk dekat dalam ni imej. Kita ada dua jenis imej. Jenis imej? Ya, iaitu imej maya dan imej sahih. Okey, untuk memerhatikan imej maya, cikgu akan gunakan alat radas di sini. Okey. So, sorry. Jatuh pula, ya. Okey, cikgu. Yang tu apa ni? Ni apa, cikgu? Lilin ke? Ni lilin. Okey, tapi lilin palsu je lah. Kita tak boleh bawa api dekat dalam studio dalam kelas kan. kita ni, cikgu. Okey. Jadi cikgu letakkan lilin ni tadi di hadapan cermin. Alright. Okey. Jadi jarak lilin daripada cermin 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Okey, 5 kotak. Okey, kemudian kalau diperhatikan dekat dalam ni, imej di dalam ni. Okey. Nampak macam 5 kotak juga. Tapi kalau kita tengok di belakang ni, 5 kotak di belakang, 1, 2, 3, 4, 5. Ada imej tak? Tak ada pun, cikgu. Jadi imej yang tidak boleh terbentuk di skrin, kita panggil dia imej maya. Tapi kita boleh lihat di cermin. Ya, kita boleh lihat tapi tak boleh pegang, Aiman. Nak try pegang, cikgu? Tak ada lah, cikgu. Boleh. Okey, kemudian imej yang kedua pula ialah imej sahih. Okey, untuk memerhatikan imej sahih ini, cikgu akan boleh, gunakan. cikgu, saya pegangkan? Macam tu. Okey, kita gunakan kamera lubang jarum. Kamera lubang jarum, ini cikgu. sebenarnya dah tak guna, kita boleh ke bawah kan. Okey, silakan, cikgu. Okey, inilah dia kamera lubang jarum. Okey, kamera lubang jarum ni di depan dia ada skrin. Tapi kan, Aiman, kalau nak guna kamera lubang jarum ni, kita kenakan suasana yang gelap. Alamak. Kalau macam tu kita petik sikit, cikgu. Cikgu buat macam ni. Boleh, cikgu? Okey, kita buat magic Magic sikit. 1, 2, 3. Gelap ke tak ni? Belum gelap lagi belum lah, cikgu. gelap lagi. Dia dah makin gelap, cikgu. Dia dah makin gelap. Gelap. Okey, sekarang kita perhatikan apa yang ada dekat skrin di depan ni. Okey.
Oh, nampak macam ada cahaya-cahaya sikit lah cikgu. Aha. Okey, sebenarnya Aiman. Ya. Okey, imej tak apa. Tak berapa jelas kan? Okey, cikgu rasa kita teruskan lagi. Mungkin kita boleh buka lampu ya. Okey. Sebab imejnya. Okey, kita cuba lagi cikgu. Okey, cuba lagi ya. Jadi maknanya kotak ni cikgu sebenarnya apakah fungsi kotak ni cikgu? Sebenarnya di skrin ini baru lebih jelas kan Aiman? Okey. Okey, sepatutnya mungkin cikgu boleh cuba daripada depan. Daripada depan cikgu? Ya, kita cuba daripada depan. Itu dia. Nampak tak? Oh. Okey. Okey cikgu, kalau kita di dalam kelas ni cikgu, kita boleh nampak macam ada cahaya lah cikgu. Ya. Saya nampak ada TV, Didik TV dekat situ. Tapi cuba Aiman tengok, tegak ke terbalik Aiman? Tapi yang peliknya kenapa terbalik cikgu? Terbalik kan? Murid-murid nampak tak? Saya nampak. Kalau tak nampak tu, tak lama dah tu. Ya, perkataan kalau kita tengok di sini, perkataan Didik TV ni terbalik lah cikgu. Ya, terbalik kan? Cuba saya tengok ni kotak ajaib ni ke betul ke tidak ni cikgu? Inilah ni kamera lubang jarum ni. Okey, cikgu rasa dah cukup, dah nampak kan? Okey, sekarang kita boleh buka lampu semula. Okey. Ini kotak ni special ke memang cikgu buat sendiri ke macam mana ni cikgu? Okey, inilah nama dia kamera lubang jarum. Kamera lubang jarum. Ya, kita gunakan untuk memerhatikan imej sahih. Imej sahih. Ya, dah boleh buka, dah boleh terang. Cikgu kena petik dulu. Petik dulu petik. Okey, kita hidupkan lampu. Dah ada lampu dah kita cikgu. Okey. Jadi tadi kalau imej maya tak terbentuk di skrin. Tak terbentuk. Dan hasilnya pun imejnya sama, tegak kan? Tapi kalau kamera lubang jarum ni di skrinnya, imejnya terbentuk di skrin dan terbalik Aiman. Kenapa tu cikgu? Memang semua imej yang sahih akan terbalik. Itulah beza antara imej maya dengan imej sahih. Saya nak tengoklah cikgu, dalam ni ada apa sebenarnya ni? Tak ada apa pun tak cikgu ada apa. Ya betul, tapi dia ada lubang. Jadi cahaya yang masuk tu boleh membentuk imej pada skrin. Cuma dia imejnya terbalik ataupun songsang. Itulah imej sahih. Alright. Okey. Baik, itu kita nak faham berkaitan dengan imej maya dan imej sahih cikgu Ya. Alright. Dan kamera lubang jarum ni cikgu, apakah perkara yang perlu ada di kalau kita nak buat kotak lubang jarum ni cikgu? Yang penting ada kotak yang gelap macam ni, ada skrin, ada satu lubang di bahagian belakang. Boleh dah jadi dah kamera lubang jarum tu. Baik cikgu. Sekarang ni kita tadi kita ada cermin cikgu Ya, kita nak tahu pula imej ni. Tadi Aiman tertanya-tanya, kenapa imej ni berbeza-beza, betul? Betul. Okey, jadi yang pertama ni cermin satah. Okey, kalau baik cikgu. Sebelum kita nak cerita pasal imej yang ada pada cermin cikgu, apa kata kita berehat seketika? Sebab apa cikgu? Murid-murid kita pun nak ambil cermin juga kat rumah tu. Okey, sebelum tu cikgu rasa anak murid mungkin boleh cari standby sudu. Kita nak guna sudu ni. Pastikan yang berkilat dan besar. Dan ambil cermin tu sekali. Boleh. Tapi janganlah. Kena minta izin kat mak dulu. Nanti dia pergi dekat bilik mak dia ambil cermin. Dan mak dia tak ada cermin nanti kan. Okey, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali dalam Mahir Didik TV KPM. Kau mengajariku berbagai ilmu. Kau memberi nasihat setiap waktu. Guruku,
ibarat ayah bundaku. Guruku, kau jangan lelah mendidikku. Ajari aku tentang Rasulku. Ajari aku tentang perilaku. Guruku, jasamu akan ku ingat selalu. Terima kasih, cikgu. Didik TV KPM. Sedih cikgu. Saya tengok budak tadi dia macam nak menangis cikgu. Sebab mengenangkan jasa guru-guru kita ni tanpa penat, tanpa lelah mengajarkan kita. Sampai kita berjaya cikgu. Jadi murid kita dia bagi satu kad cikgu. Saya rasa sedih sangat. Okey cikgu, dia tulis dekat sini. Terima kasih cikgu. Alright, kalau kita tengok dekat dalam ni dia ada tulis saya Kishkin Tan dari Rawang, guru-guru sekolah feeder. Menjadikan saya orang. Saya dapat ilmu walaupun mereka garang. Di sini saya ucapkan terima kasih secara terang dari Kishkintan. Alright, terima kasih kita ucapkan. Dan kita ada satu lagi cikgu, kiriman kad dari murid kita secara atas talian. Jom kita saksikan kadnya. Mari. Mana kadnya? Ada ke tak? Daripada Nur Akilah binti Anwar. Selamat Hari Guru buat guru tercinta yang telah mengorbankan banyak masa serta keringat demi mengajar anak muridmu dari tidak tahu apa-apa sehingga menjadi manusia yang berguna kepada masyarakat. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan buatmu, wahai guruku. Okey cikgu, terima kasih. Cikgu, murid-murid kita dah bersedia dah dengan senduk. Dia tanya mak dia, mak nak pinjam senduk, kau nak buat apa nak? Ini kita nak belajar sains ni. Okey cikgu, boleh kita teruskan? Ya, okey, kita teruskan. Okey, yang pertama tadi cikgu cakap cermin satah. 5 ciri imej yang terhasil oleh cermin satah yang pertama. Saiznya sama, jaraknya pun sama. Okey, sekarang sama kan? Dia tegak. Imej bila tegak dia ialah imej maya. Okey, kemudian dia juga songsang sisi. Yang kelima, songsang sisi. Okey, ini dia terbalik kan? Bila masuk dekat cermin ni, tak terbalik pula. Inilah nama dia, songsang sisi. Songsang sisi. Ya, kemudian kita terus lagi Aiman. Cermin cekung. Cermin cekung ni tadi, dia boleh menghasilkan imej. Kalau dia terbalik tu, kalau dia dekat, dia besar kan? Betul. Ini maya dan diperbesar. Tapi kalau jauh, dia terbalik tu maksudnya dia sahih. Dia sahih. Sahih terbalik dan dikecilkan. Okey, tapi yang ketiga pula, cermin cembung, kecil. Okey, kemudian dia tegak dan maya. Kalau tegak mesti maya. Tegak mesti maya cikgu Ya. Okey, so tadi ni kita punya senduk ni. Okey, senduk cikgu. Okey, yang bahagian depan melengkung ni mewakili cermin cekung. Okey, cuba Aiman tengok. Okey, imej Aiman terbalik ke tegak? Terbaliklah cikgu. Terbalik maksudnya dia maknanya sahih. dia sahih. Ya. Okey, cuba tengok belakang pula. Belakang pula. Tegak ke? Tegak ke terbalik? Tegak cikgu. Kalau tegak ni saya tahu. Tegak ni maya cikgu. Ya, pandai Aiman dah dapat dah. Ya cikgu. Okey, so kita dah habis dah tentang imej dan cermin. Kita terus lagi segmen yang kedua iaitu pantulan cahaya. Pantulan cahaya. Maknanya kalau kita suluh dekat cermin ni dia boleh pantul ke cikgu? Ya, betul. Macam kita tengok cermin kan Aiman kan? Ya, cikgu. Sebenarnya cahaya tu terpantul ke muka wajah kita, kemudian pantul lagi dekat cermin. Pantul lagi dalam mata kita. Macam itulah kita boleh melihat. Patutlah nampak muka kita sendiri cikgu dengan bantuan cahaya tadi. Okey cikgu. Macam mana kita nak buktikan tu cikgu? Macam mana kita nak buktikan Aiman Okey cikgu. Jadinya macam ni Aiman. Okey, cuba Aiman tengok di sekeliling ni kita ni. Okey. Rasa-rasa cermin saja ke yang boleh pantulkan cahaya? Saya rasa cermin cikgu sebab tadi nampak muka sendiri. Okey, macam ni Aiman sebenarnya objek-objek lain, meja, lantai ni semua pun boleh pantulkan cahaya. Cuma bezanya pemantul yang baik ataupun tidak baik. Kalau cermin ni confirm lah pemantul cahaya yang baik sebab kita boleh nampak balik muka kita kan. Tapi macam kita bukan pemantul cahaya yang baik. Okey, tapi kita boleh melihat dengan adanya cahaya. Macam dinding ni cikgu, dia boleh pantul cahaya juga? Ya, sebab dia boleh pantul cahaya lah kita boleh nampak dia. Macam tu ya. Okey cikgu. Ya, okey jadi. Boleh kita tengok cikgu apakah ciri-ciri pantulan cahaya ni cikgu? Okey. Sebelum tu dia punya maksud dulu Aiman. Maksud dulu. Okay. Betul
betul cikgu. Okey, ciri cahaya yang boleh mempunyai kebolehan memantulkan cahaya. Bounce back itulah kita namakan pantulan cahaya. Ciri-ciri cermin ni pemantul yang baik mestilah licin dan berkilat. Licin dan berkilat. Ya. Okey, jadi seterusnya kita nak lihat hukum pantulan. Wah, ada hukum pula ya, cikgu ya. ada hukum. Jangan main-main Okey. Okey. Jadi kalau kita ada lampu, okey, lampu ini ialah sekumpulan cahaya. Sukar untuk kita perhatikan. Tapi untuk terangkan hukum pantulan ni, cikgu akan gunakan laser. Okey. Jadi boleh saya tolong cikgu? Yang ini tak apa, boleh, cikgu boleh pegang. Okey, silakan cikgu. Okey, cuma nak tunjukkan ni, cikgu perlukan suasana yang gelap lah. Cikgu kena petik dulu cikgu. Kena petik dulu. Kena petik dulu. Okey. Petik baru dia tutup cikgu. Okey, kita nak suasana yang gelap. Ting. Okey. Okey cikgu, dia kena ambil masa sikit cikgu. Yang tu ada laser dengan ini kita ada bawah cermin, tu Aiman. ada cermin. So sekarang ni apabila kita tujukan ni, Okey. Cikgu dia dah gelap cikgu. Dia dah gelap. Baik cikgu. Kita ada laser, kita di bawah situ kita ada cermin. Dan apa yang kita nak perhatikan sekarang ni cikgu? Okey, yang menuju tu Aiman, yang daripada laser cikgu ni hingga ke cermin, kita panggil dia sinar tuju. Sinar tuju. Yes, daripada cermin yang naik tu, itu ialah sinar pantulan. Okey. Kemudian Aiman, okey, cikgu ubahkan. Sekarang cikgu ada pada sudut 30. Dia pun berada pada sudut 30. Tapi kalau cikgu naikkan sudut 70, berubah juga sudut pantulan tu. Cikgu buat lama sikit cikgu. Ada murid kita sedang buat pemerhatian di rumah tu cikgu. Okey, ini sudut dia bergantung kepada kedudukan laser tu cikgu. Kita bergantung kepada sinar tujunya. Okey. Dan sinar tuju dan sinar pantulan ni akan sudutnya sentiasa sama. Tidak kalau berubah. 30 cikgu, sebelah sini akan jadi? Ya, 30 juga. 30 juga. Tujunya 30 darjah. Okey, pantulannya pun 30 darjah. Sama. Cikgu ke bawah sikit cikgu. Okey, kalau kita ubah, nampak dia berubah juga kan? Betul lah cikgu. Okey. Jadi kita sebutkan sebagai apa cikgu? Hukum pantulan. Hukum pantulan. Maknanya kalau kita pantulkan pada sudut 45, maka sebelah sini pun akan jadi 45 cikgu. Ya, dia mesti sama Aiman. Itu hukum dah cikgu Ya, itu hukumnya. Alright. Okey. Tadi hukumnya yang pertama sinar tuju, sinar pantulan pada satah yang sama. Satah yang sama maksud cikgu tu. Okey, Aiman rasa kertas ni satah yang sama ke atau cermin ni satah yang sama? Saya rasa cikgu cermin yang sama cikgu. Betul ke tidak tu? Cuba lagi Aiman. Okay. Saya rasa garisan tu betul cikgu. Okey, dia macam ni Aiman ya. Okey, bila tadi cahaya tadi kan dia pada kertas ini. Jadi kertas inilah satahnya. Okey cikgu. Saya baru faham sekarang ni cikgu. Okey. Hukum yang kedua tadi Aiman. Baik. Sinar tuju dan sudut pantulan adalah sama. Macam kita buat tadi kan, bila 30 pantulannya pun 30. 30 juga. Ya, kalau 60 pantulannya pun 60. Ya. Okey cikgu. Okey, sebelum tu Aiman, ada lagi cikgu ni banyak betul cakap ya. Okey, cikgu ada dia punya nama-nama garisan yang kita kena kenal. Nama garisan cikgu Ya. Okey, apa namanya cikgu? Okey, tadi kan masa cikgu sinarkan laser tadi. Okey. Okey, sinar yang menuju ke cermin. Kita panggil dia sinar pantulan. Sinar pantulan. Okey, kemudian titik yang kena pada cermin, okey, dia akan sentiasa berserenjang dengan cermin ni kita panggil garis normal. Garis normal. Yes. Okey cikgu. Okey, kemudian apabila cahaya tadi, sinar tadi terpantul, kita panggil sinar pantulan. Inilah 3 yang penting yang kamu perlu tahu. Okey, kemudian garis normal ni pun penting Aiman. Kenapa? Sebab dari garis normal ni lah kita nak ukur sudut. Semuanya bermula dari garis normal. Jadi garis normal ni kita kena draw dia betul-betul. Dia kena tegak betul-betul cikgu. cikgu tegak betul-betul. Okey. Okey. Okey, dan kita tengok dekat depan kita ni macam ada perkara menarik lah cikgu dekat sini. Apakah yang kita nak belajar ni cikgu? Ya, seterusnya kita nak buat eksperimen Aiman. Eksperimen lagi? Eksperimen. Okey. Okey, cikgu kenalkan radas-radas dia. Okey, kita tolak ke tengah sikit cikgu. Okey, boleh. Alright. Okey, cikgu boleh ke hadapan ya. Silakan. Okey. Jadi, ini tadi gambar rajah sinar tuju, sinar pantulan dari garis normal, sudut tuju dan sudut pantulan. Ni eksperimen kita buat tadi cikgu ini yang tadi. Sekarang ni kita nak buat eksperimen lain pula. Okey, silakan. Okey, so kita cikgu cabut ni dulu. Okey. Okey.
Okey, jadi untuk buat eksperimen tu Alright. kita perlukan kertas. Kena ada kertas putih, cikgu, Kertas putih. Kertas Jadi putih ni fungsinya adalah untuk kita buat garisan kita normal. nak rekodkan tadi garis-garis yang sinar-sinar yang terhasil. Okey, silakan, cikgu. So mula-mula yang pertama kita perlu satu garisan tegak. Okey, satu garisan tegak. Alright. Okey, kemudian kita buat macam ni, Aiman. Ya. Ini melambangkan cermin. Oh. Okey. Kemudian kita kena buat satu garisan normal. Menegak, cikgu, Ya, menegak. Okey. Garis normal tu kita boleh gunakan sesiku. Ini pembaris sesiku ya. Okey. Baru dapat tegak, cikgu, Ya, tegak kan. Kita kena ada pensil yang tajam. Alright. Okey. Seterusnya? Seterusnya kita nak buat siap-siap sudut. Sudut cikgu rasa kita ambil 40. Okey, kita ambil 40, cikgu. 40 Okey, untuk letak tu pastikan ni sentiasa sama dengan belakang ni. Oh, kalau dia kena bucunya kena sama, cikgu? Ya, kalau tak nanti tak dapat pula kita Okey, punya. cikgu. Kita ambil 40, cikgu. 40. Okey, kemudian kita kena gariskan. Okey, Pastikan cikgu. garisan tu bermula di Bucu. bucu ni tadi dekat garis normal. Okey, kita dah dapat 40 darjah, cikgu, Ya, okey. Baik, seterusnya? Okey, untuk menunjukkan dia ialah sinar 7, Okey. kita kena buat macam ni. Oh, anak panah ke atas. Nak panah. So Aha. nama dia sinar 7. Aha. Okey, sudut ni nama apa tadi, Aiman? Ini sudut 40, cikgu. Okey, sudut nilainya 40, Nilai namanya sudut 7. Oh, ini sudut 7. Maknanya dia tuju ke mana? Tuju ke cermin. Ya, 7 ke cermin. Dekat mana dia Okey. bertemu ni nama dia garis normal. Garis normal. Yes. Okey, Aiman, sekarang ni cikgu nak buatkan garis pantulannya, sinar Garis pantulan. pantulannya. Okey, silakan, cikgu. Okey, dengan itu cikgu akan gunakan Apa nama ni, cikgu? Okey, nanti sekejap. Alat ni? Alat ni. Mhm. Okey. Sebelum tu cikgu nak bagi tahu Okey. Okey, cermin tadi kita kena letak betul-betul pada garisan ni. Okey, maksudnya belakang ni betul-betul pada garisan. Pada garisan yang kita buat tadi lah, cikgu, ya? Kalau tak nanti okey. tak dapat pula keputusannya, Aiman. Okey, baik, cikgu. Okey ya. Saya rasa murid-murid kita kat rumah pun sama-sama buat dengan kita, cikgu. Okey, sekejap boleh, ya, cikgu? Aiman, ya. Sekejap. Dia macam okey. Okey, Okey, sekarang kita dah ada cermin, kita ada kotak sinar. Kotak sinar. Ya, tapi kan, Aiman, Ya. nak guna kotak sinar ni, kita perlukan kita perlukan Kena ada elektrik lah, suasana cikgu. yang gelap lagi. Cikgu kena petik lagi, cikgu. Ya, kita petik lagi. Okey. Cikgu nak bilik yang gelap. Ting. Alright. Okey, cikgu. Kita dah buat dah sudut 7 40 darjah Ya, tadi. so kita nak tengok betul ke sudut pantulannya 40 juga. Jadi cahayanya perlu mengikut garisan 40 tadi lah, cikgu. Ya, betul. Kena pada okey. garisan yang sama. Macam ni, okey. Jadi, dah nampak Okey, kan? cikgu. Okey, so garisan ni kita perlu tandakan. Tandakan? Tandakan. Okey, selesai dah. Sekarang ni kita nak buktikan sama ada betul ke tidak hasilnya 40 juga. Ya, betul, pandai, Alright. Aiman. Okey, so kita perlukan bilik yang terang semula lah. Okey, cikgu petik lagi, cikgu. Okey, cikgu perlukan terang. Okey, cikgu. Okey, jadi sebab tadi kalau mengikut hukumnya garis normal akan berada pada satah yang sama. Okey. So sekarang kita nak buktikan. kita nak buktikan betul tak sudut dia sama. Betul ke tidak ni? Okey. Jadi, cermin ni dah tak perlu gunalah. Okey. Kemudian garis ni tadi kena menyentuh di Menyentuh di bucu. bucu tadinya. Okey, cikgu. Okey. Suspend ni, cikgu. Betul ke tidak ni? Ya. Alright. Okey. So, untuk ukur sudut, kita perlukan apa ni? Kita perlukan Protector. protector, cikgu. Okey, jadi yang tengah ni perlu berada di tengah ni juga. Baik. Okey, macam mana kita nak ukur? Okey, cikgu kata semua sudut bermula di Bucu. garis normal. Garis normal. Garis normal. So kita letak macam ni kan? Baik. Okey, kemudian di garis normal ni sifar nilai dia. Jadi kita gunakan yang bawah ke yang atas? Kita gunakan yang atas, cikgu. Ya, betul. Jadi kita tengok ni. Kita tengok betul tak 40 ni? Alright. Betul tak 40, Aiman? Weh, tepat lah, cikgu. Macam mana jadi- boleh sama, cikgu? Itulah hukumnya. Hukum telah menyatakan. Jadi nama sudutnya sudut apa?
Yang ni sudut apa tadi cikgu? Pantulan. Pantulan. Jangan Tadi lupa. yang ni sudut tuju dan sini sudut pantulan cikgu. Okey, jangan lupa garisannya. Oh, maknanya Okey. arah Ya, cahaya tadi. arah cahaya bergerak daripada normal keluar. Jadi dekat sini cikgu kita dah boleh dapat pastikan bahawa hukum kita betul cikgu. Ya, betul. Hukum pantulan. Ya, hukum kedua kita confirm betul. Baik cikgu. Lepas ni kita akan buat macam-macam aktiviti lagi dengan cikgu. Jadi murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Okey. Terima kasih cikgu atas semua jasa dan pengorbananmu. Terima kasih cikgu. Kaulah pelitaku. Kaulah pahlawanku. 谢谢老师，谢谢你的付出。Thank you, teacher. Terima kasih cikgu. Selamat hari guru. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Okey, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua muslimin dan muslimat. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada keluarga saya yang berada di Pulau Pinang. Ingat, walaupun kita berjauhan, kita masih boleh menyambut Hari Raya dengan meriah. Bye! Hai semua, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua rakan-rakan saya terutama di Perlis. Semoga raya tahun ini akan lebih meriah berbanding tahun lepas. Alright, kembali dalam Mahir Didik TV KPM. Nampak itu kemeriahan kita walaupun kita masih dalam keadaan pandemik COVID-19 tapi kita tetap merasakan nikmat hari raya. Alright cikgu. Ya. Kita ada eksperimen lagi ke cikgu? Ya, ada magic lagi ni, Aiman. Kita ada 10 minit je cikgu. Boleh? Oh, okey. Silakan cikgu. Okey, jadi Cikgu nak Aiman perhatikan. Ya. Nampak tak? Dekat atas ni anak panah panahnya tu ke sana cikgu, ya, ke kiri? bila dekat bawah ni ke terbalik kanan pula. kan? Okey, cuba cikgu letakkan pensel. Aiman tengok. Dekat Macam luar mana tadi sekarang? lurus cikgu. Dekat dalam dia jadi air patah ni, pula cikgu. Ya, dia jadi bengkok pula kan. Okey, Okey. kemudian Kita cuba lagi. Ya, cuba lagi satu. Tengok ni pula. Nampak tak Aiman? Macam terputus pula pensel kita tu. Terputus pula pensel ni cikgu. Ya, jadi semua ni apa ni Aiman? Apa benda ni cikgu? Pemerhatian yang sedang kita lihat ni. Murid-murid kita dah confuse ni cikgu. Jadi ini semua adalah aplikasi pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya. Okey, pembiasan cahaya. Ya. Okey cikgu, pembiasan cahaya ni apa dia cikgu? Okey, pembiasan cahaya ialah pembengkokan arah perambatan cahaya apabila memasuki medium yang berlainan. Okey, berlainan apa? Berlainan ketumpatan. Macam inilah. Okey, daripada udara ke air. Air lebih tumpat daripada udara. Jadi apabila cahaya bergerak dari udara ke air akan berlaku perubahan ketumpatan dan cahaya tu akan membengkok. Oh, saya ingat cikgu buat magic tadi cikgu. Okey. Ada ni dia punya teori-teorinya ni. Alright cikgu. Seterusnya cikgu? Okey, jadi Aiman, seperti mana yang kita tahu cahaya ni bergerak lurus. Jadi salah ke teori kita ni? Sekarang dah bengkok. Cikgu. Betul ke? Sebab tadi kita belajar lurus cikgu. Okey, sebenarnya cahaya sentiasa bergerak lurus. Okey. Tetapi dalam medium yang sama. Kalau udara saja dia tegak. Kat sini pun dia tegak. Tapi bila berubah ketumpatan tu dia nampak bengkok. Ya, Okey cikgu. Saya pun tadi gosok-gosok mata juga cikgu. Saya kata betul ke tak ni? Kan? Okey cikgu, ni kan kita sebutkan pembiasan cahaya cikgu Ya, pembiasan cahaya. Okey, rasa murid-murid pun mesti nak cuba dekat rumah sana, cubalah letak pensel masing-masing dalam cawan Okey, kita tengok apa hasilnya.
Okey, cikgu. Seterusnya, cikgu. Seterusnya kita nak buat eksperimen pula, Aiman. Eksperimen lagi, cikgu. Okey, jom. Okey, so macam tadi juga kita ada kotak cahaya, kita ada pembekal kuasa. Kalau tadi kita guna cermin, sekarang kita nak guna blok kaca. Blok kaca. Ya, blok kaca. Okey, jadi macam biasa, mula-mula cikgu nak kenalkan dulu dia punya ni dia. Cikgu. Sorry, Aiman. Okey, silakan, cikgu. Ini dia cikgu nak kenalkan dia punya garisan yang terlibat. Okey. Ada berapa garisan tu, cikgu? Ada dua. Tiga. Sorry. 3 garisan. Okey. Okey, jadi cahaya yang menuju kepada blok kaca ini kita panggil dia sinar tuju. Okey. Okey, kemudian cahaya yang masuk dekat dalam kaca ni nama dia sinar biasan. Okey, macam biasa titik dia bertemu ni ialah garis normal. Garis normal. Garis normal. Okey, so itu 3 garisan dan kita ada 2 sudut. Antara garis normal dengan sinar tuju kita panggil dia sudut tuju. Daripada garis normal ke sinar biasan kita panggil dia sudut biasan. Okey, cikgu. Tapi saya tak puas hati lagi, cikgu. Saya tak puas hati lagi sebab saya tak percaya. Saya ingat cikgu ada magic ni. Apa kata cikgu? Kita uji boleh, cikgu? Ya, kita buat eksperimen pula, Aiman, ya. Okey. Jadi sebelum buat eksperimen tu kita perlukanlah kita punya kertas. Okey, apakah alat-alat yang perlu, cikgu? Tadi kita dah sebut dah, kita perlu cermin, kita perlu kertas dan kita perlu cahaya ni, cikgu. Okey, sebenarnya kita perlukan blok kaca. Blok kaca. Blok kaca, kotak sinar. Okey, kemudian macam biasalah kita perlukan pensel yang tajam. Mesti tajam, Aiman, Mesti tajam, cikgu. Okey, jadi jom, cikgu, kita buat eksperimen. Okey, jadi yang pertama sekali, cikgu perlukan blok kaca ni. Okey, cikgu. Okey. Jadi langkah pertama. Langkah pertama kita kena surih blok kaca. Okey, surihkan blok kaca di atas kertas. Okey, jadi okey. Selepas surih kita kena buat garisan. Okey. Cikgu perlukan pembaris sesiku, Aiman. Pembaris sesiku, cikgu. Ini dia. Okey. So, pembaris sesiku ni guna dia untuk buat garis normal. Garis normal, cikgu. Ya, kalau kita guna ni confirm 90 darjah, Ya, 90 darjah. Okey, kemudian kita nak seterusnya, cikgu. Ya, cikgu perlukan protektor pula. Protektor. Ya. Okey, seterusnya kita nak siapkan sinar tujunya. Okey, cikgu pilih kita buat 40 darjah lah. 40 darjah. Ya, tapi dari mana? Dari mana kita nak ukur sudut tu? Daripada garis normal. Garis normal. Pandai, Aiman. Okey, letak pembaris tu betul-betul. Okey. Okey, pastikan 90 darjah tu dan dari sini kosong 40. Mana 40? Okey, cikgu. Okey, 40. Lepas tu baru cikgu gunakan pembaris, ya. Silakan, cikgu. Alright. Cikgu ada pembaris dah. Okey. Okey, sekarang ni kita nak uji cahaya biasan, cikgu. Ya. Okey, dan cahayanya datang daripada kotak sinar. Daripada kotak sinar tadi. Okey, tadi kita dah tahu ni 40 darjah, ya. Okey, cikgu. Jadi sekarang ni apa lagi kita nak buat ni, cikgu? Sekali lagi, Aiman. Kita minta gelap lagi, cikgu. Cikgu. Kita nak gelap cikgu, lagi. Cikgu petik dulu. Cikgu kena petik dulu, Okey. Cikgu nak bilik yang gelap. Okey, bilik yang gelap. Boleh, cikgu? Ini Aiman kena tolong pegang. Saya tolong pegangkan, cikgu. Bukan yang ni, Aiman. Aiman pegang yang ni, boleh? Saya pegang yang cahaya ni, cikgu? Ya, cahaya. Boleh. Saya pegangkan. Okey. So, Okey. So, blok kaca. Okey, sikit, Aiman. Okey, sekejap, ya. Okey, nampak tak tu? Ada sinar yang terbias di bawah ni. Kita tandakan, Aiman. Tandakan dulu, cikgu. Ya, tandakan. Okey, kalau kita nampak macam ada 2 cahaya ni. Betul, cikgu. Dekat atas ni salah, ya, Aiman. Sebab ini dia lalu atas kaca. Kalau kaca. Yang bawah ni, di bawah dia lalu di dalam kaca. Okey, so kita dah ada garisnya. Kita perlukan bilik yang terang semula, Aiman. Okey. Zam-zam ala kazam. Yes. Okey, cikgu. Kita on dulu. Bilik kita bagi cerah sikit. Tadi, cikgu, kita dah dapat garisan untuk sudut bias, cikgu. Ya, sudut biasan. Alright, sekarang ni. Inilah dia.
Okey, cikgu besarkan sikit. Barulah nampak kan? Okey, tadi kita dah dapat tadi. Sekejap ya, sekejap Aiman, sekejap. Okey, cikgu. Okey, sorry ya. Boleh, cikgu? Okey, tadi ni, okey, kita kena sambungkan. Sambungkan garis tadi. Sampai di sini. Okey. Kemudian di sini pula kita buatkan. Okey. Okey. Kita buatkan garis normalnya. Garis normal. Okey, ni tadi ialah sinar biasan. Sinar biasan. Okey, langkah seterusnya kita sambungkan pula ni. Daripada titik tersebut kepada Titik yang satu lagi. Sudut tuju tu, cikgu Ya, so Okey, sekarang baik. kita dapatlah macam ni. Tiba nampak macam bengkok lah, cikgu. Nampak macam bengkok kan? Okey. Okey, so seterusnya kita nak buat apa, Aiman? Sekarang ni, cikgu, kita nak buat sudut dia, cikgu. Kita nak ukur sudut dia. Sudut bias, cikgu. Yes, sudut biasan. Okey, jadi ni bila ini sinar tuju, inilah sinar biasanya. Okey, sudutnya mesti ukur dari mana, Aiman? Ukur dari garis normal, cikgu. Pandai, cikgu. Berapa markah ni? Banyak markah saya. 10 markah untuk Aiman. Okey. Okey, jadi daripada sifar kan? Okey, sekejap. Daripada sifar. Okey, so dekat sini. Alright. Okey, daripada sifar so kita ambil yang ni lah. Betul, cikgu? Okey, 21, 2, 3, 4, 5. Okey, so sudut dia ialah 25. 25. Darjah. Okey, so 40 jadi 25. Dia tak macam tadi, cikgu Ya, kalau macam tadi sentiasa sama. 40 dengan 40. Ya, ini dah berkurang pula. Okey, kita lihat pula sudut yang bawah ni. Alright. Okey, macam biasa kita nak ukur daripada garis normal. Okey. Okey, cikgu letak protektor ni. Okey. Kemudian kita ukur. Tandakan, cikgu Ya, kita tandakan dia. Okey, kita guna yang bawah ni lah. Okey, yang bawah tu, cikgu. 20 1 2 3 4 5. Samalah 25. Sama lah, cikgu. Okey, So cikgu. maksudnya dalam kaca 25. Yang dekat luar ni pula. Kat luar berapa, cikgu? Kat luar berapa pula ya? Okay, kita tengok ni. Aiman baca ni berapa ni, Aiman? Okey, saya nampak dekat situ 40, cikgu. Ya, 40. Ya, macam tu. Okey, so untuk menerangkan dia, cikgu dah siap lah. Yang ni yang besar sikit. Takutlah Okey, cikgu. pelajar kita tak nampak. Betul, kan? cikgu. Okey. Okey, jadi yang atas ni udara. Udara. Ni dalam kaca. Okey, ni pun udara semula. Okey, daripada udara. Okey, tadi 40 kan? Ya. Masuk dalam kaca 25. Ya. Aiman rasa nombornya bertambah ke berkurang? Sama lah, cikgu. 40 ke 25, Aiman? Ke 20 akan jadi kurang, cikgu. Ya, maksudnya daripada yang kurang tumpat masuk ke dalam yang tumpat, dia akan mendekati garis normal. Ya. Okey, jadi ini tadi sinar tuju, sinar biasan. Bila nak masuk ke sini, ini jadi sinar tuju semula. Sinar tuju yang kedua. Okey, tadi kita dapat ni 25. Ya. Lagi yang ini 40 kan? Okey, daripada kawasan yang tumpat ke kurang tumpat. 25 jadi 40. Dia bertambah lah, cikgu. Ya, kalau bertambah maksudnya daripada yang tumpat ke kurang tumpat dia akan menjauhi garis normal. Inilah eksperimen kita ni. Tapi cikgu, dia akan dapat jumlah yang sama juga, 40. Dia akan keluar jadi 40 balik, cikgu. Bila mediumnya sama, udara dengan udara dia sama 40. Okey. Tapi dalam kaca dia sama 25. Ya, okey, itulah cikgu. dia. Yang ni kita sebutkan sebagai pembiasan cahaya. Dia dalam air, cikgu Ya, dalam air boleh, dalam kaca. Dia apa-apa yang berubah ketumpatan. Okey, cikgu. Jadi cikgu, saya nak pergi ke Tasik kejap, cikgu. Saya nak test kat luar sana, jadi ke tidak eksperimen kita. Jadi murid-murid jangan ke mana-mana. Lepas ni kita ada lagi bersama dengan Cikgu Fisha. Kita kembali semua dalam Mahir Didik TV KPM.
Mahir Didik TV MTV7 ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Selamat Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Cikgu, bukan kita berdua je kat sini cikgu. Ya. Abang-abang kita, kru-kru kita dalam konti kita cikgu, dekat studio kita ramai yang bersama dengan kita menjayakan program kita pada hari ini. Jadi cikgu, depan ni ada macam teropong ni saya tengok cikgu. Okey. Apa pula eksperimen seterusnya kini cikgu? Okey, sekarang ni pula cikgu nak terangkan tentang aplikasi alat-alat optik, iaitu yang pertama ni. Namanya periskop. Periskop cikgu, Yes, periskop. Okey. Periskop ini membolehkan kita melihat sesuatu yang menghalang pandangan kita di atas. Biasa guna kat mana ni cikgu? Biasa guna kat dalam kapal selam, Aiman. Okey cikgu, kita cuba cikgu. Okey, jadi cikgu buat magic lagi. Magic lagi. Boleh terbuka. Wow. Okey. Jadi periskop ni okey, dia macam ni cara dia berfungsi Kita ada dua, terdiri daripada cermin satah di bawah dan di atas yang saling bertentangan antara satu sama lain dan sudutnya 40 darjah. Okey. 45 darjah sebenarnya ya. Okey, jadi macam mana cara kita nak menggunakannya? Okey, jadi sinar objek daripada atas akan masuk memantul di dalam cermin yang pertama. Okey. Okey, kemudian dia akan terpantul ke cermin yang kedua, barulah masuk ke mata pemerhati. Okey, ini periskop. Dia membolehkan kita melihat benda yang dekat atas, yang terhalang mata kita Macam cikgu berada dalam laut sekarang ni cikgu Kalau cikgu berada dalam laut, cikgu nak tengok permukaan laut, cikgu gunakan periskop lah. Siapakah musuh kita yang tengah datang ni? Nak tengok musuh, kita tengok dekat teropong tu cikgu Ya. Okey, kemudian yang kedua, Aiman, cikgu nak mengajak anak murid kita untuk membina kaleidoskop. Kaleidoskop ni dia sebenarnya alat permainan. Okey. Di mana dia boleh menghasilkan imej-imej yang berbeza. Jom cikgu kita buat sekarang. Ya, macam mana? Okey, jadi ini yang dah siap. Ini dah siap. Jadi apa yang kita perlukan, bahan-bahan dia mesti ada kat rumah punya. Okey, ini ialah cardboard gelungan tisu. Ini mak saya banyak kat rumah. Ya. Okey, kemudian kita nak buat dia punya penutup dia. Penutup? Penutup dia kita gunakan kertas. Mani lakat cikgu? Mani lakat, boleh. betul. Jadi tutup dekat situ. Ya, kita kena buat satu lubang. Baik. Okey, kemudian kita pun selitipkan dia. Solitipkan dia. So ini ialah tempat kita melihat nanti. Baik. Melihat nanti ya, Aiman ya. Okey. Menariklah. Kemudian Okey. untuk pantulkan tadi tu. Okey. Nak pantulkan tadi tu kita kena Letak cermin cikgu? Ya, patutnya cermin. Tapi kita boleh ganti cermin ni dengan pembaris. Alright. Di mana pembaris ni, kita gabungkan dia menjadi 3 segi. Okey. Lepas tu kita nak buat apa? Letak dekat dalam dah cikgu? Ya, masukkan. Sebelum masukkan Aiman. Kalau kotak ni besar, kita kena ada sesuatu yang support dia. Okey cikgu. So ini boleh support dia lah. Sama gunakan cardboard juga. Dapatkan diameter. Okey. Kemudian barulah kita boleh masukkan ke dalam gelongan tadi. Bila dah masukkan cikgu, kita nak masukkan biji-biji ni cikgu. Ya, manis. Dan akhirnya cikgu terhasil seperti ini. Ya. Kalau saya tengok cikgu, saya nampak ada orang tengah berjalan tepi jalan cikgu. Tak ada cikgu, saya nampak seolah-olah macam ada bentuk-bentuk yang terhasil. Ya, corak-corak yang terhasil. Macam mana corak tu boleh terhasil? Macam mana corak boleh terhasil cikgu? Kerana dia dipantulkan. Tadi kan kita ada 3 tadi. 3 ni kan. Dia dipantulkan banyak kali. Jadi dia boleh menghasilkan imej yang banyak. Walaupun objeknya sedikit. Maknanya cikgu, cermin-cermin kita kat rumah ni banyak fungsinya. Boleh cikgu bagi rumusan sikit tak cikgu? Ya, sebenarnya dalam kehidupan sekeliling kita ni memang banyak kita guna cermin, Aiman. Untuk melihat wajah kita. Kalau dekat kalau dekat dekat seliko-seliko kita ada nampak cermin kan? Itu cermin cembung. Okey. Kemudian kalau dekat kedai-kedai. Kedai-kedai tu kita ada nampak satu cermin dekat atas kan? Itu pun cermin cembung. Ya. Okey, kemudian cermin cekung ni biasanya untuk bersolek. Sebab dia imej tadi kan, Aiman, lebih besar. Tak ada nampak kalau besar sangat tu cikgu. Kata macam gemuk pula. Tapi biasa untuk make up kita kena lebih teliti kan? Teliti. Okey, kemudian
Okey, kemudian juga tadi banyaklah sebenarnya fenomena-fenomena yang melibatkan pantulan dan pembiasan yang berada di sekeliling kita. Okey, terima kasih cikgu. Yang ni saya nak pergi teropong dekat sana sekejap cikgu, nak tengok apa ada. Kita dah berada di air siaran. Murid-murid nanti boleh buat dekat rumah bersama dengan ahli keluarga. Kita undur diri dulu cikgu nanti ada masa lagi cikgu datang sini, kita buat lagi eksperimen yang menarik cikgu. Okey, boleh. Okey, murid-murid ni seronok nak bersama dengan cikgu ni. Kita dah berada di air siaran. Kita jumpa lagi Mahir Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.